ataupun secara lemah lembut dan bercermat. Ingat, jangan sampai benar terjatuh mayat dalam kubur. Jangan sampai tingkap begitulah. Baik, yang keempat, disunatkan seramai 3 orang lelaki berada di dalam kubur bagi menatang jenazah dan meletakkannya di tempatnya, sama ada jenazah itu lelaki ataupun perempuan. Mereka dikehendaki dari kaum kerabat si mati yang terdekat, kerana mereka diutamakan oleh syarak. Mana semolek-moleknya 3 orang yang masuk dalam kubur, dan siapa dia keluarga pada 3 orang ni, ahli waris. Mana mereka yang berhak menerima pesaka daripada si mati itu. Mereka inilah yang kita tengok ramai di kalangan ahli waris tak turun. Yang turunnya orang suku Sakat. Ahli waris tengok jauh-jauh. Kacau sungguh. Balik rumah tak sempat lagi pecah kasut, ada tanya dah, mana harta yang mak tinggal. Aku bunyi banyak sangat harta dia, barang kemah dia pun banyak. Kasut tak buat lagi, tak cabut lagi. Dah tanya dah. Demikian. Sedangkan kat kubur tadi, anak ni tak turun seorang pun dalam kubur. Yang menurunkannya adalah petugas-petugas yang berada di kubur. Baik, yang kelima, sunat semasa memasukkan jenazah ke dalam kubur membaca bismillah wa ala sunnati rasul. Bismillah wa ala sunnati rasulillah. Sunat kita membaca sewaktu menurunkan mayat ke dalam kubur, dan disunatkan membaca doa bagi orang yang memasukkan jenazah ke dalam kubur. Apa antara doanya? Ya Allah, ya Allah, ya Tuhanku, telah menyerahkan kepadamu jenazah ini. Aku menyerahkan jenazah kepadamu ini. Telah menyerahkan kepadamu jenazah ini oleh orang-orang yang tidak tergamak dari kaum keluarganya, anak-anak penatnya, kaum keluarganya, teman-teman tawalannya, sahabat andainya. Itu di antara doa yang perlu didoakan. Kemudian sekarang dia telah pun berpisah dengan orang-orang yang dahulunya dia suka untuk mendekatkan diri kepadanya, dan dia telah keluar dari kelapangan dunia yang begitu luas dan kehidupan dunia yang begitu luas kepada kegelapan kubur dan juga kesempitan kubur. Dia kini berkunjung kepadamu, ya Allah, dan engkaulah sebaik-baik tempat kunjungan mereka. Maka jika engkau menyiksanya, tentulah disebabkan dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh dia. Dan jika engkau memaafkan dia, maka engkau sememangnya ahli untuk memaafkan dan mengampunkan dia. Kerana engkau tidak perlu untuk menyiksanya, ya Allah, sedangkan dia pula sangat memerlukan kepada rahmatmu. Ya Allah, ya Tuhanku, balaslah kebaikan dia, ampunlah segala kesalahan dia, hindarilah dia dari seksaan kubur, berikanlah dia keselamatan dengan penuh rahmatmu dari seksaanmu, dan lindungilah dia dari segala mara bahaya sehingga dia tiba di syurgamu. Ya Allah, gantikanlah baginya dalam peninggalan pada orang-orang yang masih hidup. Angkatlah darjatnya ke tempat yang tertinggi, dan kekallah dia di sana dengan kelebihan rahmatmu. Wahai Tuhan yang maha rahmat, dari segala yang bersifat dengan rahmat. Itu di antara doa-doa yang perlu didoakan oleh mereka yang berada di dalam kubur. Agak-agak pandai kodok ni ahli waris ni nak berdoa begitu. Saya yakin tak pandai. Sebab apa? Sebab nak pandai sesuatu perkara, dia kena belajar. Kalau kita asyik duduk dengan cara kita sekarang, sampai bila pun kita tak pandai. Walau doa ni very simple, terlalu mudah saja, kan? Dan kalau kita tak nak ikut aturan doa itu pun tak apa. Kita bacalah doa mana-mana pun. Yang paling penting kita mengadu kepada Allah Ta'ala, ya Allah, ini mayat ni, mayat mak aku ni, ya Allah, dia telah mati. Sekarang dia telah berpisah daripada dunia yang luas, yang cerah. Dia akan masuk ke alam barzakh yang sempit dan gelap. Oleh itu aku minta supaya walaupun nampak pada pandangan mataku kubur ini sempit, luaskanlah ianya seluas-luasnya. Walaupun aku nampak kubur ini gelap, maka cerahkanlah ia dengan secerah-cerahnya.
Ya Allah, Engkau maafkanlah segala kesalahannya. Janganlah Engkau seksakan dia, walaupun Engkau Tuhan yang berhak melakukan demikian. Kasihanilah mak aku ni, ya Allah. Ya Allah, banyaknya jasa-jasa dia kepada aku, ya Allah. Di dalam melayani qarinah aku, membesarkan aku. Sehingga hari ini mak aku telah pun dipanggil pulang olehmu untuk bertemu denganmu. Oleh itu masuklah mak aku ke dalam syurgamu, dan jadilah aku hambamu yang terbaik. Itu antara doa, kan? Baik, yang seterusnya sunat menutup ataupun menaungi kubur dengan kain lebar sewaktu menanam jenazah. Sama ada jenazah lelaki ataupun perempuan. Kita ambil apa-apa hamparan lah yang luas supaya tidak masuk cahaya matahari mengenai jenazah itu. Dan sunat ma'akad jika ia merupakan jenazah perempuan ataupun khunsa. Mana terutamanya amat-amat digalakkan lagi andai kata jenazah itu adalah jenazah orang perempuan ataupun khunsa. Semasa meletakkan jenazah ke dalam kubur, dalam keadaan mengiring di atas lambung kanannya, dan serta wajib menghadapkan mukanya ke arah kiblat. Kemudian sunat melengkapkan mukanya. Sunat melekapkan mukanya dan kedua kakinya ke dinding liang lahat, serta dibongkokkan sedikit badannya supaya tidak tertiara. Kemudian sandarkan belakangnya dengan batu ataupun dengan tanah-tanah yang keras supaya tidak terlentang, dan dialaskan kepalanya dengan batu ataupun tanah. Kita buat sikit bata. Mana di bahagian kepala tu kita buat sikit tanah tanah tadi, seolah-olah tanah itu tinggi seperti bantal. Kemudian hendaklah dibuka ikatan kain-kain kafan dan diselakkan dari pipi kanannya, serta ditemukan pipinya itu dengan tanah supaya si mati dalam keadaan merendahkan diri kepada Allah Ta'ala. Setelah itu wajib ditutup liang lahat dengan papan dan sebagainya supaya jenazah tidak tertindih oleh tanah. Yang seterusnya sunat bagi orang yang hadir merauhkan tanah 3 rauh dan menjatuhkannya ke dalam kubur di pihak kepala mayat, serta membaca minha khalaqnakum. Raupan yang pertama baca minha khalaqnakum, daripada tanah itulah kami Allah Ta'ala kata minha, daripada tanah inilah kami khalaqnakum, ciptakan kamu. Kemudian rauh yang kedua wa fiha nu'idukum, dan kepada tanah itulah kami kembalikan kamu. Manakala rauh yang ketiga wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan daripada tanah itu juga kami akan keluarkan kamu. Baik, setelah itu ditimbus kubur. Sunat ditinggikan kubur kadar sejengkal supaya mudah diketahui dan diziarahi serta dijaga kehormatannya. Setelah ditinggikan kadar sejengkal, maka lebih afdal diratakan tanah daripada menjadikannya membusu tinggi. Kemudian menandakan kubur dengan batu ataupun sebagainya di sebelah bahagian kepala jenazah. Biasanya orang letak pokok kelapa ke, ataupun orang letak bunga ke sebagai penanda. Kemudian meletakkan batu-batu kecil ataupun batu-batu kerikil di atas kubur. Kemudian meletakkan pelepah-pelepah yang basah di atas kubur. Kemudian menyirangkan kubur dengan air. Jadi sekadar itu dulu yang dapat kita pelajari pada pagi ini berkaitan dengan adab menanam jenazah. Mudah-mudahan adab